Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirabbil azim wa rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadi qalat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk kita menyambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah, susunan Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Dan insyaAllah pada tengah hari ini kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-18 berkenaan dengan kain sarung Rasulullah SAW. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid daraini amin. Ma ja'a fi sifati izari Rasulillah SAW. Bab ini membentangkan hadis-hadis tentang kain izar yang dipakai oleh Nabi SAW serta labuhnya. Izar ni ialah kain yang menutup bahagian di bahagian bawah badan lah. Maksudnya kain sarung lah, kain yang menutup di bahagian bawah badan. Sebab itulah diterjemahkan sebagai kain sarung. Sebab izar ni dia adalah kain yang dipakai di bahagian bawah badan. Sebab itu diterjemahkan sebagai kain sarung lah. Gandingannya ialah rida. Dan rida iaitu kain yang dipakai untuk menutup bahagian atas badan. Dia ada dua lah, satu izar dan juga satu lagi rida. Itu. Kita masuk pada hadis yang ke-13, 113. Hadis yang ke-113 berkenaan dengan kain Nabi SAW ketika mana baginda wafat. An Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyatu radhiyallahu anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalidha faqalat qubida ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Burdah yang menceritakan Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kepada kami sehelai selendang yang bertampung dan sehelai kain sarung yang kasar. Lalu beliau berkata, dua pakaian inilah yang dipakai oleh Rasulullah SAW tatkala roh baginda diambil. Jadinya hadis di atas ni nak ceritakan ataupun nak bagi tahu kepada kita tentang pakaian yang ada pada tubuh baginda Nabi SAW ketika mana baginda wafat. Iaitu kain yang disebutkan di dalam hadis ni adalah kain selendang yang bertampung dan juga kain sarung yang kasar. Dan dalam hadis ini juga ada perkataan kisaan ataupun al-kisa'. Itu merujuk kepada pakaian yang dipakai di bahagian atas badan, iaitu selendang. Kisah ini macam tadi kita sebut ridak kan. Tapi ini dalam hadis ni dia meriwayatkan dengan perkataan al-kisa', kisaan. Yakni merujuk kepada pakaian yang dipakai di bahagian atas badan lah, iaitu selendang. Dan sementara al-izar di bahagian bawah badan dari pinggang sehingga ke kaki. Izar ni inilah kain sarung lah, daripada pinggang sehingga ke kaki, iaitu kain sarung. Menurut Imam Ibnul Qayyim, kain selendang dan kain sarung ini merupakan pakaian yang paling kerap dipakai oleh Nabi SAW kerana lebih ringan pada badan berbanding pakaian yang lain. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, Nabi SAW kerap memakai kain sarung dan juga selendang disebabkan ianya lebih ringan dipakai berbanding dengan pakaian-pakaian yang lain.
Jadinya pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis berkenaan dengan kain yang Nabi pakai ketika mana baginda wafat adalah berkata Imam An-Nawawi hadis di atas, dan seumpamanya menunjukkan sifat zuhud Nabi SAW di dunia dan berpalingnya baginda daripada harta benda dunia dan kelazatannya. Kita tengok Nabi SAW pun memakai izar dan juga selendang, kain sarung dan juga selendang. Ini menunjukkan bahawa betapa zuhudnya Nabi SAW dengan dunia dan tidak dan Nabi itu berpaling daripada harta benda dunia dan kelazatan-kelazatan yang ada di atas muka dunia ni. Itu kita boleh ambil contoh Nabi SAW. Dan walaupun baginda itu merupakan kekasih Allah, baginda itu merupakan Rasulullah, dan orang yang paling dikasihi, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap juga baginda zuhud terhadap dunia, menunjukkan sifat zuhudnya melalui pakaian, dan lebih-lebih lagi melalui perbuatan Nabi SAW, dan semua kehidupan Nabi itu adalah zuhud terhadap dunia. Itu kita boleh ambil pengajaran daripada apa yang Nabi SAW lakukan. Maka wajib ke atas umat mencontohi dan mengikuti jejak langkah baginda dalam setiap sirah, yakni perjalanan hidupnya. Maka wajib untuk kita ini, umat Nabi Muhammad SAW ini, mencontohi setiap jejak langkah Nabi, setiap jejak langkah perjalanan sirah kehidupan, perjalanan hidup Nabi SAW itu kita ikut. Itu menunjukkan bahawa kita ini betul-betul mencintai Nabi SAW. Kita ikut setiap apa yang Nabi lakukan, setiap apa yang Nabi tauladankan kepada kita. Itu kalau kita itu boleh ikut, maka kita ini orang yang sangat-sangat beruntung lah. Orang yang sangat-sangat beruntung kerana kita mencintai Nabi, maka Nabi SAW pun akan mencintai kita, insya-Allah. Seterusnya hadis yang ke-114. Hadis yang ke-114, Anil Ash'ath ibn Sulaim qala sami'tu ummati tuhaddithu an ammiha radhiyallahu anhu qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha qala amalaka fi uswatun fanadhartu fa idza izaruhu ila nisfi saqai. Maksudnya diriwayatkan daripada Ash'ath bin Sulaim yang menceritakan ibu saudaraku bernama Ruhum. Ibu saudaraku bernama Ruhum menceritakan daripada bapa saudaranya yang bernama Ubaidah radhiyallahu anhu, yang menceritakan, tatkala aku sedang berjalan di Madinah, tiba-tiba seorang menegurku dari belakang. Dan teguran itu adalah, angkatlah kain sarungmu kerana ia lebih mendatangkan takwa kepada Tuhan kamu dan lebih mengekal pakaian kamu, yakni lebih tahan. Rupa-rupanya orang itu ialah Rasulullah SAW. Yakni ini Ubaidah radhiyallahu anhu ini, ketika mana dia sedang berjalan di Madinah, tiba-tiba ada seseorang menegurnya dari belakang, dan teguran itu berbunyi yang tadi itulah, angkatlah kain sarungmu kerana ia lebih mendatangkan takwa kepada Tuhan kamu dan lebih mengekal pakaian kamu, yakni lebih tahan. Lepas tu kemudiannya Ubaidah ini dia toleh ke belakang, rupa-rupanya orang itu ialah Rasulullah SAW. Kemudiannya ni Ubaidah berkata, aku berkata kepada baginda, ya Rasulullah, pakaian yang aku pakai ini hanyalah burdah malha. Baginda menjawab, apakah kamu tidak mahu mencontohiku? Kemudian Ubaidah pun aku pun, yakni Ubaidah, melihat kepada pakaian baginda, maka kain sarung baginda setakat pertengahan dua betis sahaja. Ni ketika mana ni dia punya nak lebih fahamnya adalah ketika mana Ubaidah ini berjalan di kota Madinah, Nabi SAW tegur dia. Nabi kata, angkatlah kain kamu kerana itu lebih mendatangkan takwa dan pakaian kamu itu akan lebih tahan. Dan kemudian ni
Ubaidah sedar bahawa yang tegur itu adalah Nabi SAW. Kemudian dia tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, pakaian yang aku pakai ini hanyalah pakaian burdah malha." Dia bagi tahu Nabi, pakaian yang aku pakai ini hanyalah pakaian burdah malha. Kemudian baginda pun cakap, "Apakah kamu ini tidak mahu mencontohiku?" Kemudian dia Ubaidah ini melihat kepada pakaian Nabi SAW, dan dia dapati bahawa kain sarung baginda Nabi SAW itu setakat pertengahan dua betisnya sahaja. Itu. Jadinya hadis ni nak ceritakan tentang Nabi SAW menegur seorang sahabat yang memakai kain sarung dengan labuh lah. Ubaidah ni dia pakai kain sarung dengan labuh, kemudian baginda tegur. Baginda mengesyorkan kepada beliau supaya mencontohinya, iaitu tidak melabuhkan kain sarung melebihi tengah betis. Kemudian dalam hadis ini disebutkan kain burdah. Kain burdah yang dipakai oleh Ubaidah ini bernama kain burdah. Dan kain burdah ialah kain dari jenis yang bercorak panjang-panjang, yakni berjalur atau bergaris, dan juga malha, disebutkan juga malha. Malha bermakna yang bergaris hitam dan putih. Kain burdah malha ialah kain murah yang biasa dipakai oleh orang pedalaman pada zaman Nabi SAW. Sebab itu disebutkan, Ubaidah kata, "Wahai Rasulullah, pakaian aku ini hanyalah pakaian burdah malha." Disebabkan pakaian ini adalah pakaian murah, pakaian biasa yang sering dipakai oleh orang-orang di kawasan pedalaman pada zaman Nabi SAW. Sebab dia cakap, ini hanyalah seolah-olah dia cakap, ini adalah pakaian murah ya Rasulullah. Hanyalah pakaian yang murah, pakaian yang biasa. Kemudian jawapan yang diberikan oleh sahabat di atas Nabi SAW, di atas kepada Nabi SAW, macam yang saya sebutkan tadi lah, pakaian yang aku pakai ini hanyalah burdah malha. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada Nabi bahawa beliau tidak ada niat berbangga-bangga kerana pakaian yang dipakainya itu daripada kain yang murah sahaja. Dengan makna tadi dia cakap, aku ini hanya pakai kain burdah malha. Dia nak jelaskan kepada Nabi SAW itu, dia tidak ada niat nak berbangga-bangga disebabkan kain yang dipakai itu hanyalah kain yang murah, kain yang biasa yang orang pedalaman pakai pada zaman Nabi SAW. Namun Nabi SAW menegaskan agar beliau mencontohi baginda sekalipun berpakaian dengan kain yang murah dan tiada niat berbangga-bangga. Nabi SAW bagi tahu dia, Nabi menegaskan kepada dia untuk mencontohi baginda Nabi SAW. Nabi kata kepada Abu Ubaidah itu untuk supaya Abu Ubaidah ni Nabi kata kepada Ubaidah ini supaya dia mencontohi baginda Nabi SAW. Walaupun pakaian yang dipakainya itu hanyalah pakaian yang murah dan dia tak ada niat nak berbangga-bangga, tetapi elok untuk dia itu mencontohi perbuatan Nabi SAW. Yakni Nabi SAW pakai kain itu dia punya labuhnya itu sehingga di pertengahan betis saja, tidak labuh daripada tengah betis. Hanya di pertengahan betis Nabi SAW pakai kain. Jadinya pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis berkenaan dengan labuh kain Nabi SAW ini adalah yang pertamanya, galakkan untuk tidak melabuhkan pakaian melebihi tengah betis. Ini disunatkan kepada kaum lelaki lah. Dan adapun kaum wanita tidak salah melabuhkan kainnya hingga menutupi kaki, yakni auratnya, tetapi jangan melebihi sehasta daripada kaki. Hadis ni sesuai untuk diguna pakai oleh orang lelaki lah, sebab orang lelaki dia punya aurat sehingga lutut saja. Sebab itu dia boleh, kalau dia nak singkatkan kainnya itu di pertengahan betis, dibolehkan. Tapi bagi orang perempuan tidak boleh lah. Bagi orang perempuan tidak boleh diikut lah. Orang perempuan boleh untuk melabuhkan kainnya sehingga menutupi kaki. Dan dibolehkan untuk orang perempuan ini melabuhkan kainnya sehingga menutupi kaki, tetapi jangan melebihi sehasta daripada kaki. Jangan melebihi labuhnya itu, jangan labuh yang meleret sehingga lebih satu hasta daripada kakinya. Itu tidak boleh. Hukum melabuhkan pakaian yakni isbal akan dijelaskan dengan lebih lanjut di fiqh bab nanti. Nanti kita akan
terangkanlah dia punya fiqh ataupun fiqh lah dalam bab yang kita baca kat ini, bab berkenaan dengan kain. Dia ada fiqh ni, nanti kita akan bacakan. Dan yang keduanya, ungkapan Nabi SAW yang Nabi SAW ada katakan kepada Ubaidah tadi, kerana maksud ayat Nabi SAW, kerana ia lebih mendatangkan takwa dan lebih mengekalkan. Ini untuk menjelaskanlah kebaikan tidak membiarkan pakaian itu terlalu labuh. Ini menjelaskan kepada kita tentang kebaikan tidak membiarkan pakaian itu terlalu labuh. Yang pertamanya adalah untuk memelihara ketakwaan diri. Dan yang keduanya menjaga pakaian agar tahan dengan lebih lama lah. Kerana jika pakaian terseret di atas tanah, maka akan mudah rosak. Sebab itu Nabi SAW kata kena nilah pakai di pertengahan betis kainnya itu. Supaya apa? Supaya kalau labuh sangat, nanti kain tu terseret dekat tanah dan dia akan cepat rosaklah kain. Dalam riwayat lain diceritakan bahawa baginda berkata, yang bermaksud lebih bersih dan lebih mengekalkan. Dalam hadis lain Nabi SAW kata, ianya lebih bersih dan lebih mengekalkan. Lebih bersih dan lebih mengekalkan. Itulah yang dua hadis yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan kain sarung Nabi SAW. Yang pertama tadi hadis berkenaan dengan pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW ketika mana baginda wafat. Dan yang keduanya adalah labuh kain baginda itu takat mana. Nabi SAW melabuhkan pakaiannya itu sehingga pertengahan betis. Nabi tidak melabuhkan pakaian sehingga ke mencecah tanah ataupun sehingga ke buku lalilah. Nabi SAW akan sentengkan pakaiannya itu sehingga pertengahan betis. Itu sunnah Nabi SAW. Dan Nabi kata juga kerana itu lebih mendatangkan takwa dan juga lebih mengekalkan pakaian itu, lebih mengekalkan pakaian. Dengan makna pakaian itu akan tahan dengan lebih lama lah. Sebab apa Nabi SAW kata ia lebih mendatangkan takwa? Disebabkan pada zaman Nabi SAW itu, dan raja-raja, pembesar-pembesar Rom, Parsi dan sebagainya ini, mereka ini labuhkan pakaian sehingga mendatangkan riak takbur di dalam hati mereka itu, disebabkan pakaian yang mereka pakai itu adalah pakaian yang megah, pakaian yang labuh, pakaian yang labuh, berseret dan sebagainya. Itu menunjukkan diri mereka itu hebat. Itu Nabi SAW tidak mahu untuk melabuhkan sangat pakaiannya. Cukup hanya dilabuhkan sehingga pertengahan betis sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Ahad, insyaAllah pada hari Ahad, kerana esok saya ada urusan. InsyaAllah kita akan sambung pada hari Ahad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.